Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua dan cikgu. Pembelajaran kita pada hari ini bertajuk perpaduan menjanakan pelaburan. Anak-anak murid semua boleh lihat buku teks pada halaman 84 ya. Baik, mari kita sama-sama belajar. Baik, anak murid sekalian, selepas kita habis sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita perlu sasarkan ialah kita dapat membuat keputusan yang betul berdasarkan maklumat. Bermaksud, pada maklumat yang kita baca, kita pilih, kita gunakan untuk membuat keputusan yang betul. Yang kedua, kita menyatakan alasan. Apa alasan yang sesuai dengan keputusan yang telah kita buat. Baik anak murid semua, buka buku teks pada halaman 84. Cikgu baca dan kamu semua dengar dengan teliti. Perpaduan menjanakan pelaburan. Encik Lauren telah dibawa oleh Encik Zakaria untuk menyaksikan perarakan Citrawarna Malaysia. Perarakan yang gilang gemilang itu diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Baik, perenggan yang pertama, dia menceritakan bahawa ada seorang lelaki, Encik Lauren, seorang pelancong asing. Dia telah dibawa oleh rakannya yang bernama Encik Zakaria untuk melihat, menonton, menyaksikan sebuah perarakan Citrawarna. Perarakan Citrawarna ni ialah satu perarakan yang dianjurkan secara gilang gemilang untuk menunjukkan seni, budaya, kepelbagaian, warisan yang ada di Malaysia. Jadi perarakan itu diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Sekarang cikgu sambung perenggan yang kedua. Perarakan tersebut telah berjaya menarik kunjungan ribuan penonton. Mereka terdiri daripada rakyat Malaysia yang berbilang bangsa serta pelancong asing. Jadi perarakan itu telah dikunjungi oleh ramai orang. Perenggan yang kedua. Dan orang yang datang ni bukan sahaja bangsa Melayu, tetapi pelbagai jenis bangsa yang ada di Malaysia. Dan pelancong asing turut sama datang untuk menonton perarakan Citrawarna ini. Dan perarakan ini memang terkenal. Memang pelancong akan datang pada waktu itu untuk melihat kepelbagaian yang ada di Malaysia. Baik, perenggan yang ketiga, cikgu bacakan dulu. Menerusi acara tersebut, Encik Lauren dapat melihat keutuhan perpaduan rakyat Malaysia. Semangat kerjasama dan sikap toleransi begitu terserlah dalam diri para peserta. Tanpa mengira perbezaan budaya dan agama, mereka telah bersepakat untuk menjayakan acara tersebut sehingga selesai. Mereka bersatu hati dan berganding bahu untuk menjayakan perarakan tersebut. Jadi apabila Encik Lauren melihat bagaimana gilang gemilangnya perarakan itu, dia membuat kesimpulan bahawa keutuhan perpaduan rakyat Malaysia ni nampak pada acara tersebut. Jadi dia dapat lihat semangat kerjasama, sikap toleransi, lepas tu perbezaan tu tidak memecahkan kaum-kaum di Malaysia, bangsa di Malaysia. Kaum-kaum tu, peserta-peserta yang pelbagai kaum tu bersama-sama bersepakat. Dia laksanakan tugas mereka untuk buat persembahan tu sampai selesai. Mereka bekerjasama, bersatu hati bagi memastikan acara itu selesai. Itu perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat. Sepanjang berada di Malaysia, Encik Lauren berasa sungguh gembira. Penduduk Malaysia ramah tamah dan berbudi bahasa. Tidak timbul sedikit pun rasa bimbang dalam hatinya kerana negara Malaysia aman sejahtera. Jadi, sewaktu Encik Lauren ni berada di Malaysia, dia dapat lihat orang Malaysia ni ramah tamah. Orang Malaysia ni berbudi bahasa. Dan dia tak risau pun. Sebab Malaysia ni negara yang aman. Jenayah pun tak terlalu tinggi. Tak ada perang. Tak ada pergaduhan kaum yang besar, tak ada. Tak seperti yang berlaku di negara-negara lain. Dan kita sama-sama berdoa negara kita kekal aman sampai bila-bila. Baik, dan itu perenggan yang keempat. Dan perenggan yang terakhir, Encik Lauren juga berasa sangat kagum. Perpaduan kaum yang utuh mewujudkan suasana harmoni. Keharmonian amat penting dalam usaha memajukan negara. Bagi golongan pelabur sepertinya, beliau akan sentiasa berhati-hati untuk membuat pelaburan. Beliau perlu mengambil kira faktor keamanan sesebuah negara sebelum membuat keputusan. Jadi, Encik Lauren ni dia lihat apa yang berlaku di Malaysia ni, dia berasa kagum. Dia tengok perpaduan dia bagus, keharmonian pun ada di negara ni. Jadi pelabur memang mereka melihat
aspek-aspek itu sebelum membuat pelaburan supaya mereka tidak mengalami kerugian. Jadi ini cerita tentang petikan ini. Sekarang mari kita bincangkan tentang petikan yang cikgu telah baca tadi. Kita bincang sama-sama. Jadi perbincangan dia, satu persoalan yang besar yang kita nak buat keputusan hari ini ialah jika kamu Encik Lauren, mahukah kamu melabur di Malaysia? Berikan alasan. Lihat membuat keputusan dia apa? Mahu tak mahu? Hendak tak hendak? Mahukah Encik Lauren membuat pelaburan di Malaysia? Itu keputusan yang kena buat. Dan kena berikan alasan apa sebab awak nak terima pelaburan, nak buat pelaburan di Malaysia. Jadi kita lihat apa faktor-faktor yang kita perlu lihat sebelum kita buat keputusan. Nak buat keputusan tu, baca balik petikan tu, cari apa keyword-keyword dia sebelum kita buat keputusan. Baik, keyword yang pertama ataupun isi penting yang pertama, fakta yang pertama yang kita boleh ambil ialah perarakan tersebut telah berjaya menarik kunjungan ribuan penonton. Bayangkan, ribuan ramai yang datang. Itu pun menunjukkan bahawa Malaysia ni negara yang aman. Ramai boleh datang. Semua orang tak takut nak keluar rumah. Sekarang ni aman. Tapi orang takut keluar rumah sebab ada COVID-19. Okey, baik. Itu fakta pertama yang dia perlu tengok untuk mempengaruhi keputusan dia. Yang kedua, menerusi acara tersebut, Encik Lauren dapat melihat keutuhan perpaduan rakyat Malaysia. Jadi, yang kedua ialah apa? Perpaduan. Dia nampak negara Malaysia ni perpaduan. Itu mempengaruhi keputusan dia. Yang ketiga, mereka bersatu hati dan berganding bahu untuk menjayakan perarakan tersebut. Dia dapat tengok bagaimana orang Malaysia ni boleh bersatu. Boleh sama-sama bekerjasama untuk buat sesuatu. Yang keempat, tidak timbul sedikit pun rasa bimbang dalam hatinya kerana negara Malaysia aman sejahtera. Negara aman. Mestilah dia suka pelabur. Dan yang terakhir, perpaduan kaum yang utuh mewujudkan suasana harmoni. Dia dapat tengok perpaduan kaum di Malaysia ni kuat. Susah nak goyang. Susah nak pecah belah kan. Jadi mesti perpaduan tu dah kuat. Jadi susah untuk timbul perbalahan. Jadi negara Malaysia akan kekal aman. Itu 5 perkara yang mempengaruhi keputusan Encik Lauren. Jadi apa keputusan dia? Keputusan dia sama ada Encik Lauren setuju buat pelaburan ataupun tak jadi buat pelaburan. Itu keputusannya. Dan keputusan mesti disertakan dengan alasan. Alasan tu apa? Alasan tu bergantung kepada keputusan. Kalau Encik Lauren membuat keputusan, dia cakap, okey, melabur. Keputusannya, saya akan melabur di Malaysia 10 bilion, contoh. Jadi, kerana saya dapat lihat Malaysia sebuah negara yang aman dan sentosa. Itu kalau keputusan melabur. Kalau tak melabur, Encik Lauren tidak jadi membuat pelaburan di Malaysia. Kena ada alasan mengapa. Kerana beliau lebih tertarik untuk melabur di negara lain. Maksudnya ada negara yang lebih baik yang didapat tengok berbanding Malaysia. Jadi ada 2 keputusan yang boleh buat. Dua-dua keputusan boleh diterima asalkan alasannya pun boleh diterima. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan tadi dapat memberikan sedikit ataupun banyak pengajaran kepada kita semua. Jadi penutup pada hari ini, cikgu nak ingatkan pada semua sebelum membuat keputusan, kita perlu teliti dulu fakta-fakta, maklumat-maklumat agar kita tidak membuat keputusan yang salah. Tengok betul-betul, perhatikan betul-betul, timbangkan betul-betul. Dan cikgu selitkan sedikit pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maksudnya jangan terburu-buru membuat satu keputusan, membuat sesuatu. Kerana jika perbuatan yang kita buat itu salah, kita akan mendapat kerugian.
Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.